Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will proceed to the next homologous series, that is alkyne, which is alkyne. So what is alkyne? So alkyne is one type of unsaturated hydrocarbon. So sebab apa kita panggil alkyne ni sebagai unsaturated hydrocarbon? This is because the presence of triple covalent bond between the carbon atom. So sama juga macam alkene sebelum ni. Sebab apa kita panggil dia unsaturated hydrocarbon? Sebab the presence of double bond. Tapi untuk alkyne, sebab apa kita panggil dia unsaturated hydrocarbon? Sebab the presence of triple bond. Alright. So, benda kedua yang penting untuk kamu tahu untuk alkyne ni adalah dia punya general formula. Right. Untuk alkyne, kamu kena hafal dia punya general formula adalah CnH2n minus 2, where n dia bermula dengan 2, 3 dan seterusnya. Alright. So kita tengok contoh dekat sini, example. So katakanlah n dia equals to 2. So bila kita pilih n equals to 2, to just substitute dalam dia punya general formula saja. So apabila kita substitute dalam general formula, kita dapat C2H2. Alright. So macam mana nak naming dia? So naming dia kita tahu kalau C2 sebelum ni kita dah hafal root name untuk C2 adalah ETH, add. Kalau untuk alkyne dia punya suffix dia ending dia kena YNE. So kita combine add dengan in akan jadi ethene. So nama dia akan jadi ethene apabila kita combine dia punya root name dengan dia punya suffix. So dekat sini kat kotak sebelah ni ada beberapa contoh lah structure of alkyne, beberapa contoh alkyne. So kat sini kau boleh tengok dia punya molecular formula, dia punya structural formula. Alright. So selain daripada tu, application, kita tengok dia punya application of alkyne dalam daily life. So kat sini ada satu gambar ni lah. So kat sini adalah ethane gas that is used for metal cutting. So maknanya satu application lah dalam kehidupan harian. Ethane gas ni digunakan untuk cutting metal. Alright. So next kita tengok kepada naming of alkyne. So macam yang sebelum ni juga, first step dia kita kena select the longest continuous carbon chain containing functional group ataupun triple bond and identify the branch side chain. Alright. So first step ni macam yang sebelum ni juga, kita kena cari dia punya longest continuous chain, tetapi di dalam longest continuous chain tu kena ada triple bond. So contoh dia kat sini kita tengok yang dalam kotak hijau ni lah, longest continuous carbon chain yang ada dalamnya triple bond kat sini. Alright. Next, seterusnya kita identify dia punya branch ataupun side chain. So branch atau side chain yang ada dekat sini adalah methyl. So kat sini kita ada methyl. Alright. So kita pergi kepada step yang seterusnya. Step yang kedua kita kena number the longest chain so that the functional group ataupun triple bond have the lowest possible number. So macam yang sebelum ni juga, kita kena naming dia. Kita kena numbering dia. Numbering the longest continuous chain tu bermula dengan carbon yang dekat dengan triple bond. So kat sini yang paling dekat sini daripada kanan lah. So kita numbering dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. So numbering ni kena start bermula dengan yang mana yang paling hampir dengan yang triple bond ni. Alright. So next kita tengok step yang ketiga. So step yang ketiga sama juga macam sebelum ni, dia kena names all the branch ataupun side chain and list them in
alphabetical order. And step yang keempat, use multiplicative prefixes such as di, tri or tetra if 2, 3 or 4 similar branch or side chain attached. So sama je macam sebelum ni. So kita dah find the longest continuous chain, kita dah numbering dia dengan bermula hampir dengan triple bond, and next kita kena naming dia lah. So kita tengok kat sini 4-methyl. So dari mana datangnya 4-methyl ni? 4-methyl ni adalah nama dia punya branch. So branch kat sini kita ada methyl. 4-methyl ni adalah location. 4 ni adalah location methyl tu. 4-methyl hex 1-ene. So hex ni adalah dia punya root name untuk C6. So maknanya kat sini carbon ni ada 6. So bila carbon 6 kita dah hafal dia punya root name adalah hex 1 ni kat sini bermaksud dia punya triple bond tu berada dekat C number 1, and the Y and E ni bermaksud ni adalah group alkyne. So 4-methyl hex 1-ene. Alright, untuk group alkyne kita akan tambah kat belakang dia Y and E. Alright. So seterusnya kita masuk kepada alkohol. So macam mana nak kenal alkohol ni? Macam mana kita nak kenal alkohol ni? So alkohol ni dia adalah non-hydrocarbon. Apa yang dimaksudkan dengan non-hydrocarbon ni? Non-hydrocarbon ni bermaksud dia punya compound ataupun dia punya structure hanya ada carbon, hydrogen and oxygen. That means non-hydrocarbon. Kalau hydrocarbon, sebelum ni kita belajar hydrocarbon dalam strukturnya hanya ada hydrogen dan carbon. Non-hydrocarbon bermaksud ada carbon, hydrogen, oxygen atom. Maknanya dia ada elemen lain. Dia ada elemen lain selain daripada carbon dengan hydrogen. Sebab tu kita panggil dia sebagai non-hydrocarbon. Next, yang keduanya, macam mana juga kita nak kenal alkohol ni? Kita tengok kepada dia punya functional group. So functional group dia ada hydroxyl group. Maknanya hydroxyl group ni maksudnya OH. Dalam structure tu, dalam molecular formula tu dia ada OH. So kat situ kita tahu dia adalah alkohol. So sama juga macam yang sebelum ni. So kena hafal dia punya general formula untuk cari alkohol, iaitu CN H2N plus 1 OH kat belakang, tambah belakang. So dan and dia punya N start dengan 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Alright, kita tengok contoh yang pertama dekat sini. So katakanlah N dia equals to 3. So kita 3. So 3 tu kita substitute dalam N tu. So akan dapat C3H23 tambah 1. So akan dapat C3H7OH. So mana kita tahu kalau corresponding alkane untuk C3 ni dia adalah propane. Kalau dia adalah alkane, dia adalah propane. So alcohol name dia adalah propanol. So maknanya E yang kat belakang tu kita buang, kita tambah dengan OL. Kat sini. Kita tambah OL, so dia akan jadi propanol. So UPAC name dia propan 1-ol. Macam selalulah. Propan 1-ol. 1 tu bermaksud OH tu, hydroxyl tu berada dekat carbon number 1. Right? So macam biasalah. So untuk pengetahuan kamu, the hydroxyl group OH is different from the hydroxide ion. OH minus in alkali. There are no hydroxide ion in alcohol. So maksudnya kat sini, kalau kita tengok structure alcohol tu, dia ada OH. So kita panggil dia hydroxyl group. Ataupun kita panggil dia hydroxyl. Bukannya hydroxide ion. Hydroxide ion tu adalah untuk alkali. Kalau untuk alkohol, kita panggil dia hydroxyl
hydroxyl ataupun hydroxyl group lah. Alright, so kena faham yang tu lah. Okay, next kita tengok yang seterusnya. Kita tengok structural A dengan structural B. So kenapa structural B ni salah dan structural A ni betul? So untuk pengetahuan kamu, dia punya C, sebab apa structure A ni betul, dia punya C, dia bonds tu O. So maknanya C tu, carbon tu kena bond dekat O. Bond tu kena bond kat O. Yang ni salah sebab dia punya structure B dia salah sebab dia bond dekat H. So maknanya kalau nak lukis dia punya structural formula tu, nanti kamu kena berhati-hati. Kena C tu kena bond dekat O. C tu kena bond dekat O. Tak boleh bond dekat H macam ni. Right? So kat sini kita tengok beberapa contoh application of alcohol in daily life lah. So kat sini ada perfume. So kita ada perfume. So perfume ni yang kamu pakai itulah hari-hari tu. Alkohol ni kita guna dekat lab sebagai solvent selalunya, and then dekat fuel, and also antiseptic lah application dalam daily life. Alright. So seterusnya kita tengok kepada naming alcohol. Naming alcohol. So naming alcohol, first step dia sama juga macam yang sebelum ni. Kita kena select the longest continuous carbon chain containing functional group, hydroxyl group, and identify the branch side chain. So sama juga, kita cari the longest chain. Dalam kotak hijau ni adalah longest chain yang containing hydroxyl group. So ada hydroxyl group kat sini. So dia adalah longest chain. And next, the second step, kita cari dia punya branch ataupun side chain. So kat sini kita ada 2 metil lah kat sini. So kat sini kita ada 2 metil. So ingat 2 metil, lepas ni kita kena tambah di lah kat situ lah. Alright. So step yang kedua, kita kena number the longest chains so that the functional group hydroxyl have the lowest possible number. So maknanya kena macam sebelum ni juga, kena numbering start dengan carbon yang dekat dengan functional group ataupun hydroxyl group. So kat sini kita tengoklah yang dekat dengan hydroxyl group, yang C yang sebelah kanan ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia dekat dengan hydroxyl group yang ini. Alright. So dah naming, the numbering dia. Kita tengok kepada third step. So name all the branch or side chain and list them in alphabet order, and use multiplicative prefixes such as di, tri or tetra if 2, 3 or 4 similar branch or side chain attached. So sama juga macam yang sebelum-sebelum ni. So kita tengok contoh sini ya. 4,4-dimethyl. So dari mana datangnya 4,4-dimethyl? 4,4-dimethyl maksudnya metil ni ada 2. So kita panggil dia dimethyl. 4 ni datang daripada mana? Datang daripada location metil tu. So metil, 2 metil ni attach dekat C number 4. Alright, so kita panggil 4,4-dimethyl hexane-2-ol. Okay, hexane-2-ol, macam mana nak dapat hexane? Hexane ni disebabkan dia punya C ada 6. So dia adalah hexane 2. Dari mana datang? Datang daripada location hydroxyl group tu. Hydroxyl group tu dekat number 2. All ni represent alcohol. Alright. So sama je naming dia macam sebelum-sebelum ni, cuma dia punya functional group je berbeza antara alkene, alkyne dan alkohol ni. Cara naming dia sama je, cuma berbezanya dia punya functional group lah, and dia punya suffix dia lah berbeza. So setakat tu je untuk hari ni. So kalau ada apa-apa soalan boleh PM saya. Terima kasih. Assalamualaikum.